InsyaAllah kita memulakan pengajian kita pada malam yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Mu'in, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan menyelamatkan kita daripada segala bala dan bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada kitab Da'watul Tamah. Dan pada kali yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an berkenaan dengan menggunakan wang yang palsu. Dan saya mengatakan pada zaman dahulu wang yang palsu, yakni maksudnya mereka mencampurkan sedikit emas dengan tembaga, ataupun mereka hanya menggunakan tembaga dan selepas itu mewarnakan tembaga tersebut yang dilihat ini sebagai emas. Maka itu adalah satu penipuan. Yang misalan zaman dahulu mereka menggunakan dinar, dan cara penipuan adalah mereka menggunakan tembaga dan dilihat ini sebagai dinar. Jadi harga tembaga yang ini mungkin sedikit, misalan 1 dinar, sikit lebih kurang kalau duit kita hari ini mungkin kita mengatakan $320. Dia dalam ini 320 ataupun 400 lebih gitu lah, 1 dinar. Tapi kalau sekiranya seseorang itu menggunakan tembaga ini, misalan mungkin harganya baru $10 ataupun $20 misalan, maka itu adalah ini penipuan. Zaman dahulu mereka menggunakan dinar, mereka menggunakan dirham. Zaman sekarang kita menggunakan wang kertas. Pun ini banyak kes ini orang menggunakan wang kertas ini yang palsu. Banyak ini berlaku ini di luar negara kita. Di negara Singapura ini mungkin kurang ini berlaku sebab ini disebabkan ini dengan beberapa penjagaan ini yang tertentu ya. Ala kulli hal, ini penulis saya mengatakan adapun melakukan wang yang palsu maka itu sudah jelas termasuk penipuan yang diharamkan oleh agama, kecuali jika memang sudah menjadi mata wang yang diakui untuk dipermuamalahkan dalam negeri. Kadang-kala ada benda-benda yang mana ia diakui yakni untuk dijadikan sebagai mata wang. Ia diakui untuk dijadikan ini sebagai mata wang. Yakni sebagai misal, zaman dahulu mereka menggunakan apa yang dikenali sebagai fulus. Apa yang dijadikan sebagai fulus. Fulus ini dia adalah, kalau dalam bahasa kita hari ini kita panggil duit siling. Jadi mereka menggunakan besi dan dijadikan ini sebagai wang. Jadi biasanya fulus ini dia punya harganya sangat kecil sekali. Harganya sangat kecil. Dia lebih kecil daripada dirham. Kenapa mereka menggunakan fulus? Kalau sekiranya tidak ada dinar dan tidak ada dirham, maka mereka menggunakan fulus ini sebagai yakni gantian. Begitu juga pada zaman Imam Malik ini disebutkan berkenaan dengan dibolehkan menggunakan kulit binatang misalan. Kalau sekiranya tidak ada dinar ataupun tidak ada dirham, boleh digunakan ini sesuatu ini seperti kulit binatang. Tapi apa yang penting adalah dia ada harga yang ini tersendiri pada barangan yang ini tersebut. Maka dibolehkan kita menggunakan makanan yang ini sebagai mata wang, seperti kurma misalan ataupun seperti beras, kalau sekiranya tidak ada mata wang yang lain. Jadi dalam Islam kita mengambil iktibar mata wang yang diakui. Kalau sekiranya dia ada nilai yang ini di dalamnya dan ia diakui oleh pemerintah misalan untuk digunakan sebagai mata wang dalam sebuah negeri, maka dibolehkan kita menggunakan ini sebagai mata wang. Jadi penulis ini mengatakan di sini, melainkan kalau benda tersebut ataupun tembaga tersebut dijadikan ini sebagai mata wang, maka itu bukan dikirakan sebagai penipuan. Sama seperti zaman sekarang ini kita menggunakan wang kertas ini misalan. Kalau zaman dahulu ini tidak sah ini wang kertas, mereka menggunakan tidak terlintas pun dalam fikiran mereka mungkin nak menggunakan kertas ini sebagai mata wang. Tapi zaman sekarang ia berlaku, maka dia adalah perkara yang diterima. Maka tidak ada masalah ini kita menggunakan wang kertas. Maka kita tidak mengatakan haram hukumnya kita menggunakan wang kertas ataupun tidak sah kita punya jual beli. Semua orang ini menggunakannya. Maka apa yang penting adalah tidak ada penipuan yang
dalam ini jual beli dan juga ini dalam transaksi. Meskipun dia itu memang suatu penipuan yang dibuat dari campuran tembaga ataupun sebagainya, tetapi sebab dia sudah diakui. Ini beza ni. Al-Imam Al-Haddad sedang menerangkan ini. Sebab ini dia sudah diakui. Walaupun ini dia bukan dinar, walaupun dia bukan dirham, dia ada campuran. Tetapi ini dia digunakan dalam bermuamalah, maka tidak ada masalah. Maka dibolehkan penggunaannya jika memang sudah menjadi mata wang yang laku dan tersebar dalam yakni negeri itu. Jadi ini ada kait mengait ini dengan hukum wang kertas yang kita menggunakan hari ini. Kalau kita baca baik-baik apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad ini di sini, dia adalah daripada perkara ini kita lihat bagaimana beliau memahami isu yakni mata wang ini, dan kita boleh kaitkan dengan zaman kita hari ini. Kita boleh kaitkan dengan zaman kita hari ini. Dan kalau kita lihat fatwa-fatwa berkenaan dengan mata wang yang kita ada hari ini, membicarakan tentang perkara ini. Yang ini membicarakan yang berkenaan dengan perkara yang diakui oleh pemerintah dan begitu juga diterima oleh masyarakat. Ini sebagai misal, ini semua adalah daripada perkara yang menjadi syarat yang bagi bolehnya kita menggunakan mata wang yang ini tersebut. Akan tetapi apabila ada orang yang menjadikan wang itu yang banyaknya tembaga daripada perak ataupun emas ataupun kesemua sekali tembaga, maka tidak boleh dia mengedarkannya kepada orang ramai, sebab di sini ada penipuan dan ia adalah perkara yang tidak diakui. Maka di sini baru kita mengatakan dia telah menggunakan mata wang yang palsu. Maka tiada boleh dia mengedarkannya kepada orang ramai dan menjadikannya salah satu mata wang yang dipermuamalahkan di antara manusia. Jadi saya rasa maknanya jelas ya. Apa yang beliau sedang membicarakan adalah diharamkan penipuan. Diharamkan ini penipuan ini dalam mata wang, diharamkan penipuan dalam barangan, seperti mana beliau membicarakan tentang masalah ihtikar sebelum ini. Disebabkan seseorang itu nak harga barangan naik, maka dia menyembunyikan ini sebahagian barangan, tidak mengeluarkan dalam pasaran dan sebagainya. Ini juga adalah daripada penipuan. Begitu juga menggunakan wang palsu juga daripada penipuan. Maka barang siapa mendapat mata wang yang demikian sifatnya, hendaklah dia membinasakannya, umpamanya dibuang ini ke dalam perigi atau sebagainya, supaya dia rosak. Apa yang dia boleh lakukan juga adalah dia cairkan. Kalau sekiranya itu besi, maka dia boleh cairkan dan dia boleh mengeluarkan bahagian emas ataupun bahagian perak yang ada pada benda tersebut. Tetapi ia tidak boleh digunakan. Ataupun boleh dia meminta orang untuk memisahkan kadar perak yang ada dalam mata wang itu untuk dijadikan nilai buat membeli barang. Kalau sekiranya tembaga bercampur dengan perak, tembaga bercampur dengan emas, jadi dia boleh cairkannya. Dan yang selainnya dari tembaga boleh dijual ini sekadar harganya. Dan tidak boleh dicampurkan dengan perak untuk dikira sebagai mata wang. Jadi ini zaman dahulu apa mereka buat adalah mereka campurkan tembaga dengan emas, campur tembaga dengan perak. Ini semua adalah penipuan. Jadi mereka cairkan tembaga, cairkan emas, lepas itu mereka campur tembaga yang ini bercampur yang ini dengan tembaga yang bercampur dengan emas. Itu sebab zaman dahulu mereka ada dinar dan dirham yang dicop. Dinar dan dirham ini yang dicop. Ini dalam bab muamalat disebut. Ini perbezaan di antara mata wang yang kalau dalam bahasa kita panggil apa? Kita panggil chop kan? Yakni maksudnya kalau kita ada duit emas, kalau dinar ini misalan. Jadi kalau kita lihat di museum misalan, sampai hari ini kita boleh lihat mata wang misalan Banu Umayyah ataupun Banu Abbasiyah, mereka ada chop mereka sendiri. Yakni kalau kita lihat kepada mata wang itu ada satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini diukir pada wang dinar. Ini ada sampai hari ini kita boleh lihat di sebahagian di museum. Kalau tidak salah saya di Mesir ke ataupun di Istanbul. Jadi ada ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini kita panggil duit yang matbu'. Duit yang yang dicop. Jadi biasanya kalau di pasar hanya boleh digunakan duit seperti ini. Jadi kalau sekiranya satu orang itu dia datang daripada luar dan dia bawa emasnya sendiri, maka apa yang wujud pada zaman dahulu ada money changer, saraf. Jadi mereka akan pergi kepada money changer ni, money changer akan lihat kepada emas dia, tengok tulen ke tak tulen. Lepas itu dia akan tukar kepada dinar yang dicop. Ini zaman dahulu. Zaman dahulu mereka ada seperti itu. Sebab orang kalau datang daripada luar negeri misalnya kepada negeri itu nak beli barang, jadi dia boleh pergi kepada money changer. Dulu pun ada yang ni apa yang dikenali sebagai money changer. Dalam bahasa Arab kita panggil
saraf. Dan ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan money changing, yang mana Nabi SAW ini mengatakan, Bashirus sarafin, berilah berita gembira ini kepada money changer. Dalam bahasa kita panggil money changer. Apa berita gembira? La zakat lahum, atau kama qala SAW, Nabi mengatakan tidak ada zakat ini bagi mereka, sebab mereka jual beli ini dengan mata wang. Jadi disebabkan mata wang ini ada zakat di dalamnya, maka tidak diwajibkan mereka mengeluarkan zakat bagi perniagaan mereka. Tidak diwajibkan mereka mengeluarkan zakat bagi perniagaan mereka, sebab mereka berniaga dengan mata wang. Jadi mereka bayar zakat daripada mata wang, bukan daripada perniagaan. Tapi zaman sekarang money changer berbeza, ya. Money changer ada perbezaan ini sedikit. Cuma zaman dahulu mereka menggunakan perkara yang ini seperti ini. Satu orang misalnya datang kepada money changer zaman dahulu, dia bawa dinar, dia nak tukar dirham misalnya. Jadi dia kasih dinar, dia dapat dirham. Ataupun dia ada emas, dia ada macam apa, dia ada bullion. Tapi dia tak ada dinar. Dia tak boleh beli barang kan. Jadi dia pergi kepada money changer ini, lepas tu dia berikan dia punya emas, nanti dia dapat dia punya dinar. Jadi mereka akan timbang dia punya ini. Tegasnya harga untuk dipermuamalatkan dengan orang lain. Jika dia membuat seperti itu, maka samalah dia sudah mengelat dan menipu. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Yani orang yang melakukan penipuan, sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Apa sebabnya? Sebab Allah Maha mengetahui. Tak ada orang boleh tipu Allah. Kita boleh tipu manusia, tetapi Allah mengetahui, dan Allah akan membalas yakni setiap penipuan. Jadi manusia tidak akan berjaya yakni dengan yakni menipu. Dia menyangkakan dia boleh mengambil harta orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah kerugian yakni baginya di dunia dan juga di dunia dan juga di akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita insya-Allah daripada maksiat ini. Selepas itu penulis mengatakan jangan buat muamalah secara batil. Ini semua balik ini kepada Kitabul Bai', yakni berkenaan dengan bab jual beli, ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad memberikan isyarah berkenaan dengan kewajipan bagi seorang muslim untuk meraihkan hukum ahkam jual beli apabila yakni dia melakukan jual beli. Insya-Allah kita Fathul Mu'in, kita pun akan masuk ini kepada Kitabul Bai'. Wallahu a'lam, ini mungkin lagi berapa lama tak akan, tetapi insya-Allah bila kita sampai kepadanya, insya-Allah saya harapkan insya-Allah kita dapat menghabiskannya. Dan biasanya membelajar yang ini bab jual beli, dia adalah yang agak challenging sedikit. Mungkin tak ramai orang mempelajarinya, wallahu a'lam. Tidak ramai orang ini mempelajarinya. Sebab biasanya bila kita belajar bab jual beli kitab-kitab lama, kadang-kadang susah kita nak adapt dengan keadaan yang kita ada pada hari ini. Tetapi sebagai kewajipan yang dibagi seorang muslim, ingin saya ingatkan kepentingan untuk kita mempelajari fikih muamalat. Ini bukan saja ini fikih ibadat ini yang penting, tetapi disebabkan kita tiap-tiap hari jual beli, kita bekerja dapat gaji pun ini daripada bab muamalat. Begitu juga dengan sewa menyewa, begitu juga dengan investment, begitu juga dengan business. Semua ini ada kait. Dan bab muamalat kalau kita lihat besar ini bab muamalat. Dan ini dia bukan bab yang kecil, bukan 2-3 muka surat. Tetapi dia adalah bab yang besar, yakni seperti ini bab ibadat. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan ini insya-Allah untuk kita mempelajarinya, sebab banyak kita nak belajar ini. Subhanallah, bab muamalat kita belajar tentang riba, kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar tentang rahan, kita belajar tentang wakala berkenaan dengan mewakilkan, kita belajar tentang wakaf, kita belajar banyak ini perkara yang bersangkut dengan bab tersebut. InsyaAllah ini kita pergi kepada kitab yang seterusnya.